kenapa kita mengharap pada makhluk? Kenapa kita stres? Kenapa kita kecewa? Ini saya teringat balik ilmu saya dapat daripada Bonda. Bonda dah highlightkan dan juga banyakkannya saya dapat dengar daripada Ustaz Agim. Apa saja yang kita buat sebenarnya, inilah. Kita ni terlalu ingin dilihat. Apa yang kita buat, kita ingin dilihat orang. Apa saja kita buat, kita ingin diketahui orang. Apa saja kita buat, kita ingin dipuji orang. Pada masa sama, kita takut dikeji orang. Dan kita ni, apa kita buat, kita nak dihormati, kita nak dikagumi, kita nak orang hargai kita. Dan satu lagi, kita ni nak dibalas budinya. Apa kita nak saja, orang tak balas budi, kita rasa stres. Itu menyebabkan antara penyakit kita berharap ke makhluk. Kita lupa Allah. Allah kurniakan tu. So bila kita tengok 5 perkara ini kan, ia merupakan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada menjadi ikhlas. Menjauhkan kita daripada mengingati Allah dalam setiap amal kita. Kita ni sebenarnya, why kita jadi ni tahu? Sebab kita ni mudah ditipu dengan syaitan ni. Kan syaitan berjanji untuk mengganggu kita, untuk rosakkan kita semua kan. That's why, dia ni memang terror tau syaitan ni. Kita nampak macam benda-benda macam ni, dia kacau kita walaupun dalam kita beramal. Sebab bila kita beramal, dia nak suruh kita ingin dilihat. Bila kita amal, dia nak suruh kita ingin diketahui. Nampak tak? Macam mana dia tipu daya syaitan ni, kadang-kadang kita tak sedar. Benda yang tak betul tu menjadikan sesuatu yang indah bagi kita. Ini syaitan yang kerja ni. Memang paling terror dia ni lah. Benda-benda kecil macam dilihat orang, diketahui orang ni, semua kita, sampai kita tak sedar kita buat kesilapan. Sampai kita lupa nak bergantung pada Allah kerana bisikan syaitan ni lah. Cuba kita tengok pokok. Pokok ni satu contoh yang terbaik tau. Ni saya dapat ilmu ni daripada Ustaz Agim. Dia cakap Allah jadikan pokok ni yang boleh kita jadikan ilmu untuk kita. Cuba kita tengok pokok tu. Ada akar kan? Kalau pokok ada akar. Akar tu memendam diri ke tanah. Dia dah ambil semua zat. Dia bagi apa yang diperlukan oleh pokok tu. Dan pokok tu membesar dengan dahan-dahan, ada daun, bunga-bunga, ada buah-buahan. Tapi apa yang selalu dipuji? Wah, ni kalau buat bunga cantik, pokok cantik, orang kata, oh cantiknya bunga ni, oh sedapnya buah ni, bestnya dahan ni boleh buat buah. Macam-macam kita puji pada yang atas saja. Padahal, tapi akar pokok yang merupakan teras kepada hasil pokok itu, dia tak mengharapkan apa-apa pujian pun. Ya, samalah macam hati kita ni. Hati kita kalau kita besar nilainya dalam setiap amalan kita, Masya Allah. Kita kalau sedar amalan kita, janganlah kita nilainya juga sedikit. Sebab tu kita tengok betapa besarnya nilai akar ni. Walaupun kita tengok yang atas tu lagi kita banyak puji, kita banyak tengok, banyak orang appreciate atas tu. Tapi yang paling bernilai sebenarnya akar tu lah. Apa yang jadi kalau akar tu mati? Pokok tu pun akan kiok kan. So, itulah hati kita. Kita tengok pada hati kita yang akan yang akan bawa pada emosi kita tu kan. So, cuba kita self check. Periksa diri kita. Adakah kita sedekah sembunyi-sembunyi? Adakah kita baca Al-Quran sembunyi-sembunyi? Tak posting media sosial kata, oh, hari ni juzuk ni, alhamdulillah dah khatam, alhamdulillah hari ni dapat berapa muka surat. Kita tengok balik kita punya niat kita. Adakah kita ingin berkongsi sekadar nak bagi tahu orang atau orang nak tahu, ataupun kita memang nak beri manfaat pada orang dari segi ilmu-ilmu yang kita dapat benda-benda itu kan. So kita kena really tengok balik, refleksi diri. Contoh macam orang lelaki lah. Kalau solat seorang-seorang, kadang-kadang Fatihah ikhlas. Allah, kadang-kadang inna paling cepat pendek. Kadang laju je nak cepat rukuk cepat, sujud cepat. Tapi cuba kalau jadi imam, kadang Masya Allah, surah panjang-panjang dia ambilnya. Siap dengan lagu, tajwid, taranum, semua sedap bunyi dia. So, apakah yang kita nampak tak itu? Kadang kita tak sedar tau. Kenapa kita bersendirian kita dengan Allah, padahal kita buat sepatutnya kita nak Allah yang nampak kita. Tapi yang tu kita macam nak orang makhluk yang nampak kita. Cuba kalau kita buat silap, jadi stres. Allah Akbar. Aku tak dapat wani, apa orang kata. Kita dah start mula fikir bukan-bukan kan. So, jangan sampai buatan kita buat kita lebih nakkan orang tahu. Nak orang nampak. Bukan dikerjakan kerana ingin Allah yang melihat.
So tidak kira lah kita menjaga solat ke, bersedekah ke, buat baik pada orang ke apa saja. So kita kena cepat-cepat perbaiki supaya kita nak Allah yang melihat, bukan orang. Jadilah raya pun tak lama lagi kan. Saya pernah share dengan guru saya lain, macam kita selalu beli baju raya apa semua kan. Cuba tanya daripada diri kita, selama ini aku membeli baju, adakah aku beli ni sebab nak nampak cantik? Adakah aku beli sebab nak orang nampak aku cantik, nak nampak orang nak apa? Nak orang puji aku cantik, nak nampak ni semua, nampak ni. Pernah tak kita terfikir, aku beli baju ni sebab nak Allah suka. Bukan sebab aku suka, bukan sebab orang suka, bukan sebab nak orang puji. Cuba kita try raya ni kita beli, cuba kita pilih suatu baju tu sebab kerana Allah suka. Design ni Allah suka. Maksudnya dari segi aurat, dari segi apa, adalah mengikut syariat yang Allah suka, yang Allah perintah kita untuk pakai. Cuba kita start dengan benda kecil macam ni. Kan? So kita jangan hancurkan amalan kita ni kerana kita nak orang suka, orang puji. Kita fikir dulu apa kita posting. Sebagaimana pernah Bonda ingat Bonda katakan 96% orang suka tunjukkan diri. Kalau ikut dalam plastik tu dia negatif one lah. Kita suka tonjol diri, kita suka penyeluruhan diri. So kita kena tengok balik reset minda kita untuk kembali mengikuti Allah dalam apa jua tindakan kita. Adakah kita buat itu kerana Allah suka ataupun kerana nak bagi orang lain suka? Tengok balik Sebab kita bukan apa. Dari kecil ni kita selalu dipuji sebenarnya. Daripada baby tak kira lah mak apa orang puji, comelnya ini sampai ke besar, pandainya, cantiknya, sampai kita terlupa siapa yang kurniakan semua itu. Kan macam Mama Tia ajar elok kita bila kita puji, dalam kita puji anak, elok kita puji Allah dulu. Masya Allah kan. Allah jadikan adik kulit cantik. Masya Allah. Sepatutnya kita buat macam itulah. Kita dahulukan supaya kita kenalkan anak kita dengan Allah. So, ini salah satu kita ajar diorang supaya diorang nanti bila besar tak adalah diorang selalu ingin dipuji, takut dikeji. Satu lagi kan, mungkin ada orang tahu kisah ni. Kisah Luqman Al-Hakim. Ingat tak? Macam mana dia kisah yang nak pergi ke pasar, dia dengan anak dia dengan satu keldai. Mula anak dia kesian pada bapak dia, bapak dia naik keldai tu, anak dia tuntun. So jumpa beberapa orang ni. Orang tu kata, apalah punya bapak dia ni atas keldai tu. Habis tu anak dia pimpin. Penat je. Dengar tu dia pun tukar. Tak baik tu. So bapak pula bawa anak duduk atas keldai. Kan? Lepas tu jumpa orang lain pula, orang kata, apalah anak ni tak kesian ke bapak dia dah jalan kaki, kita tegur anak dia ni. Dan orang dengar, Allah, betul juga. Dalam dua-dua jalan kaki. Jumpa orang lain pula kat pasar, orang kata, apalah dia orang ni, ada keldai tak digunakan, keldai betul lah. Gunalah apa yang ada tu. Kenapa jalan kaki pimpin tu? Nampak tak apa kita dapat belajar di sini? Kalau kita asyik duk fikirkan apa orang kata, apa orang ni, memang kita jadi tak pernah dapat kita tak pernah puas, tak pernah apa yang kita dapat. Jadi kita terkesan je dengan orang lain, kita jadi stres. Itu yang kata kalau kita makhluk, memang kita akan cepat stres dan cepat kecewa. Bila kita makhluk ni kan, kita selalu kita ingat dihormati, dikagumi. Macam kalau ada pangkat, tak panggil datuk, tak panggil doktor, tak panggil haji. Kenapa kita nak rasa stres kalau orang tak panggil tu? Kita rasa kita nak orang panggil kita dengan pangkat kita ada. Itu yang kita terlalu bergantung pada makhluk sampai kita lupa Allah yang kurniakan benda semua ni. Sepatutnya it's okay orang tak ni. So bila kita selalu nak dihormati, dikagumi, ini yang membuatkan kita jadi stres. Kita jadi kecewa bila tak dapat penghormatan, tak dapat orang kagum kita, tak dapat orang macam penghargaan kita. Allahu Akbar. Kita jadi macam, kenapa ni? Kan? Semua sebab kita lupa sifat bergantungan pada Allah tu. Satu lagi ni, dibalas budi. Kita selalu ingat nak ingatkan kebaikan kita pada orang lain kan. Kalau balas budi ni, okey. Ni cerita lagi pasal Ramadan Nak Ramadan tak lama lagi seminggu dua ni kan. So tengok tak, perasan tak kadang kita selalu berkongsi juadah dengan jiran-jiran.
bila bulan puasa. Pernah tak terjadi kita bagi kat jiran macam pelbagai-bagai juadah lah, kadang ada 2-3 jenis kuih. Bila dapat balik kita macam mengharap balasan, dan bagi balik mungkin kari pap 2-3 biji je, mulalah terlintas ke hati ataupun terkata, kita bagi ni Allah, kedekut betul lah dia ni. 3 keripap lah, takkan dia tak tahu kita anak ramai. Mana cukup. Jadi apakah niat kita yang bagi tu? Nampak sangat kita ni orang yang ingin dibalas budi. Nampak tak? Bila kita macam tu, kita dah emosi jadi negatif, kita jadi stres, kita jadi kecewa kan sebab tak dapat tu. Ini membuatkan saya teringat, ingat tak lagu Kepala Iklim? Arwah Salim nyanyikan. Lagu Budi. Kalau siapa tahu lagu ni, tahulah ayat-ayat dia. Memang lagu ni pasal cinta kan. Tapi kalau kita hayati lirik dia kan, ku semai budi, ku sirang kasih sejati. Saya memang tak pernah nyanyi, tak boleh nyanyi ya, suara tak sedap. Saya cuma bacakan lirik dia ya. Kang nyanyi Kang, luar hujan tu kan. Okey. Harapkan subur murni rupanya tak menjadi kan. Budi ku tabur berkubur, kasih ku ikat. Putus bercerai ternyata tiada keikhlasan. Sebagaimana yang telah engkau lafazkan, ternyata tiada pengertian, kita kecundang. Nampak tak? Betapa yang lirik ni dia macam kita dapat ilmu pada dia, kata apa? Bila terlalu mengharap pada manusia, kita akan kecewa. Kan? Akan sakit hati bila mengenangkan betapa apa yang dia lakukan selama ini, macam dia kasih dia bagi, tak dapat balasan kan. Dia frust kat situ. Inilah orang kata frust menonggeng. Kan? So, stres buat apa? Sebenarnya sebab kita lupa siapakah pencipta kita.